Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diutuskan oleh Allah lain daripada yang lain. Dia membawa satu pakej manusiawi. Dia membawa satu pakej bagi mentahqiqkan khalifatullah di muka bumi, yang mewatakkan manusia dengan saksiah Islamiyah yang barizah. Dalam erti kata lain, mengembalikan semula manusia itu sebagai manusia selepas mereka dibelenggu dengan sebuah kehidupan yang dikenali sebagai jahiliyah, sehingga berkiblatkan kepada hawa nafsu, kepada syaitan, kepada berhala, kepada musuh-musuh Allah. Akhirnya mereka tidak lagi bersifat manusia yang hakiki, yang sebenarnya. Jadinya dalam kemeluk krisis kemanusiaan itu, dalam pelbagai dimensi dan sudut, akidahnya, pegangannya, akhlaknya, tingkah lakunya, takalid, budaya adabnya, sikapnya, semuanya itu menyimpang daripada sifat kebenaran Islam sebenar. Dalam keadaan itulah Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natijahnya luar biasa. Bila Nabi diutuskan, maka kita tengok membaiki akhlak adalah sepayah-payah urusan, tapi menjahannamkan akhlak paling mudah. Nak baiki memang payah. Orang yang dalam keadaan sifatnya kasar, brutal, dalam keadaan jauh daripada hidayatullah, nak pimpin, nak pandu, nak bawa kepada Islam sebenar, susah. Dia gelisah, dia menentang, dia tak puas hati. Dia akan tunjukkan sebanyak mungkin akhlak-akhlak yang pincang. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Jadinya Rasulullah SAW diutuskan bagaimana beliau dapat menyelesaikan hal itu. Kurang daripada 23 tahun. Ada menyebut 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Lebih pun sikit, kurang pun sikit. Tuan-tuan, kita tengok mana-mana kerajaan dunia, walaupun bersetaraf atau bertaraf seperti elit, dia nak ambil masa nak ubah satu peradaban tu bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 30 tahun, tapi mungkin ratus tahun pun tak selesai. Tapi Rasulullah SAW hanya 22 tahun. Lebih sikit tapi selesai untuk membawa satu misi manusiawi sebagai khalifatullah di muka bumi. Itu luar biasa, tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ni saya tak nak baca Nabi lahir bila, sebab apa nama Nabi Muhammad itu Muhammad, kenapa Nabi ni ummi, kenapa Nabi ni anak yatim, apa salah silah keturunan Nabi. InsyaAllah yang tu tuan-tuan boleh beli buku ni, baca semua sekali, selesai masalah. Jadi saya tak naklah bincang apa yang ada dah dalam buku tu, mudah sangat kita nak bincang. Jadi saya nak bawa satu dimensi lain, sama-sama kita mikir sikit malam ni. Apa istimewanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Lu'ay ibn Fihir sampai kepada ibn Adnan.
21 lapis itu apa istimewanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan susun perbincangan ini mengikut masa yang ada. Pertama sekali, istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau dipakejkan dengan satu namanya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kamu hai Muhammad kecuali rahmat kepada sekalian alam. Satu-satunya nabi yang dinabikan oleh Tuhannya, yang dirasulkan oleh Tuhannya, yang diutuskan oleh Tuhannya, di mana disebut dengan sirah, di mana lafazannya dipanggil tufidu hasr, yakni Rasulullah SAW pembawa rahmat, bukan orang lain. Ni untuk Nabi kita. Dan dia tidak menebarkan, walaupun kita tak katakan Nabi lain tak bawa rahmat juga. Bukan Nabi lain kita kata tak lebih-lebih. Tapi nas ayat ni nak bagi tahu itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kami utuskan kamu hai Muhammad. Misinya rahmat kepada sekalian alam. Jadinya tuan-tuan, apa dia rahmatnya Nabi? Azab Allah tidak jatuh dan tidak terkena kepada umat bila Nabi ada dalam. Banyak ditangguhkan, diberi peluang untuk manusia kembali bertaubat, tidak sebagaimana umat terdahulu. Bagaimana Nabi santuni ummah, bagaimana Nabi santuni hayawan, bagaimana Nabi santuni binatang-binatang, semuanya itu petanda rahmat kepada sekalian alam. Sementelahan lagi, apabila Rasulullah SAW jelmakan rahmat ini kepada alam, Nabi jelmakan. Jadi bila kita baca dalam sirah yang begitu banyak, hatta Dr. Ai Al-Qarani karang buku khas tentang rahmatnya Nabi ini dan azamahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungnya Muhammad. Maka isyarat tersembunyi nak bagi tahu kat kita, hei umat Muhammad, hai manusia, hai orang yang beriman, hai orang yang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperkara aku nak bayak kat kamu, mu juga kena ada sifat rahmat. Bukan kita mengkagumi kerahmatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi yang lebih besar daripada itu, percikan rahmat itu biar singgah dalam kaumus kehidupan kita. Itu naknya. Satu hari datang seorang sahabat tengok Nabi peluk Hasan Husin, kecil, cucunya. Nabi dukung, Nabi pucuk. Maka sahabat ni kata, ya Rasulullah, inna li 'asharata aulad fama qabbaltu wahidan minhum. Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah pucuk, aku tak beri muka kat dia. Tu style orang Bedui zaman dulu. Orang macam ni masalah bila dia tua, pertama sekali dapat menatu, anak duk royak ke menatu, jangan main apa tu backing, garang. Dapat cucu, mak kata jangan main, atuk tu garang. Dan lain syak rokok udang garang dengan wip, garang. Tengok natijahnya, bila dia tua, duduk seorang-seorang, nangis seorang-seorang. Akhirnya duduk di rumah orang tua.
Ada sikit tunjuk belang. Tua dah. Jalan pun tak gerak dah. Gaut. Tidak apa. Jadi mulut lepas. Akhirnya seorang-seorang. Nabi bila tengok sahabat ni kata begitu, dia kata apa? Dia kata, man lam yarham la yurham. Siapa tak ada sifat rahmat kasih sayang, jangan harap dia akan dirahmati. Tuan-tuan, ada tak kita tengok atuk, nenek atau mak, abah seorang-seorang masa dia tua? Ada tak? Bukan ada ustaz, memang ramai macam tu. 10 anak, 10-10 tak jaga mak. Ada tak kita tengok abah ataupun atuk, nenek di mana anak dia suka sangat dengan dia? Anak dia suka, cucu dia suka. Bukan kadar tu, orang lain pun suka. Pakat berebut nak duduk sama dengan dia. Semua sayang. Ada tak? Baca track record orang macam ni, dia ni sifatnya rahmat. Tapi tak ramai macam tu. Cucu kita mari tanya kita, Tok ada lagi ke? Apa? Ingat mati dah. Kasar tanya. Kata apa? Kata nak bagi saka cepat. Kadang-kadang dia rasa menyampah kita. Kita melukuk di tepi gatang duk nak minta kasihan sayang. Tengok, ramai ada orang macam kamu. Kerana apa? Kita jangan menyalahkan anak cucu kita. Nombor satu sekali, salah diri kita. Cara interaksi kita. Masa tua baru nak ambil hati. Masa muda buang hati. Dan tua nak ambil payah. Ini masalah. Jadi rahmat tak ada. Aku tengok mu geram, mu tengok aku geram. Aku tengok mu tak puas hati, mu tengok aku tak puas hati. Semua macam tu. Jadi hidup dalam keadaan suasana orang panggil apa? Bengkak. Laki bengkak, bini bengkak, mak bengkak, bapa bengkak. Jadi itu stres. Mana ada tengok orang tua tidur boleh senyum? Tak ada. Semua masam. Masam. Cuba naik kereta, berhenti kat traffic light. Tengok orang duduk dah kata senyum masam pagi-pagi. Tak ada orang senyum hehehe. Tak ada. Masalah sekarang. Jadi inilah kita nak ambil, cuba tebarkan rahmat. Cuba tebarkan rahmat kepada sekalian alam. Ni surau pun sama. Biar mesra budak-budak. Biar mesra remaja. Biar mesra orang tua. Biar mesra orang gaut. Supaya orang gaut tak ada alasan lagi tak pergi masjid. Dia kata saya tak pergi masjid surau sebab payah nak naik tangga. Tangga apa? Tak ada tangga sini. Jadi alasan dia tak logik dah. Jadi biar keadaan macam rahmat tuan-tuan. Ini penting. Bila kita tengok macam mana Nabi menyantuni ummah, rahmatnya amat luar biasa. Keberadaan Nabi dalam masyarakat terasa. Kita nak orang macam tu. Jangan orang tu dia ada macam tak ada, dia tak ada pun tak apa. Masalah. Ini nombor satu. Kedua, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini antara istimewanya dia memperkenalkan kepada ummah namanya ilmu. Dia murabbi kepada ummah. Dia mengekspor ilmu kepada khalayak.
Sebab tu sebutlah siapa dia hak suruh atas muka bumi ni. Stephen Hawking, Albert Einstein, Socrates, Plato, Mahatma Gandhi. Apa dia lah, siapa-siapa dia hak orang kata hebat-hebat. Tuan-tuan, mereka bukan boleh memintas, bukan boleh setara, nak ikut pun tak boleh, tuan-tuan. Itulah Rasulullah SAW. Ilmu. Dia bawa ilmu. Allah menaskan dalam Quran Karim, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ilmu. Nabi mengilmukan manusia. Orang nak mengilmukan orang, dia mesti ada ilmu. Boleh tak saya nak mengilmukan, saya tak ada ilmu? Faqidu syai' la yunti. Tak ada satu macam mana nak bagi. Jadi Nabi memperkenalkan ilmu. Menyusung atur masyarakat dengan ilmu. Ilmu menikah, ilmu tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai ketua keluarga. Ilmu berinteraksi, bermuayasyah dengan masyarakat, dengan kehidupan, dengan keluarga. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi tafsirkan Quran tu dalam realiti. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Nabi boleh jelmakan ilmu dalam masyarakat. Nabi boleh jelmakan ilmu dalam kehidupan. Nak tukar speaker, main ke tak payah? Kalau tak payah tak apa. Ada pasal lain tak? Ambil speaker hak makmum payah, kena ambil imam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadinya tuan-tuan, Nabi menilmukan. Ini masalah ilmu paling penting. Ilmu paling penting. Dia sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni fatanah, cerdik. Dia ni tabligh, menyampaikan. Nak sampai kena ada ilmu. Cerdik, dia tu cerdik tapi dia tak ada ilmu, berat. Orang hubungkan cerdik dengan ilmu. Ustaz kita mari ceramah di sini. Apa yang berlaku, kita yang dengar ni, nombor satu sekali, kita ni jadi hakim yang tak ditauliah dan tak diwatikah. Kita akan tengok, kita akan kata, ustaz ni berat nanang, ustaz ni darat cetong, ustaz ni auta lebih, ustaz ni boleh tahan, ustaz ni aku tak dan tu, ustaz ni lain macam ni cara cakap. Kenapa tuan-tuan? Kenapa beza yang ni, yang tu, yang ni? Ilmu tu. Ilmu. Bila orang ni cakap, kita tahu asasnya ada, sandarannya ada, hujahannya ada, maklumatnya banyak, dia ada ilmu. Dia tak buat lebih kurang. Tu besarnya ilmu. Pentingnya ilmu. Ini penting tuan-tuan. Jangan abaikan ilmu. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, tinggallah ilmu. Jangan tinggal orang lain.
Saya nak baca sikit dalam buku ni, macam mana hebatnya Nabi tentang ilmu ni, tuan-tuan. Ni saya ambil pandangan-pandangan tokoh-tokoh timur dan barat. Apa kata? Profesor bertaraf dunia dalam bidang kepimpinan John Adair memperakui baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin terbaik sepanjang zaman. Nak jadi baik kena ada ilmu. Dalam bukunya The Leadership of Muhammad, antara lain mengungkapkan kata dengan penuh jujur, Muhammad adalah seorang tokoh luar biasa yang paling besar pengaruhnya di dunia ini. Ini kena aku hebat. Tokoh ilmuwan barat Bernard Shaw menulis dalam bukunya Genuine Islam, Muhammad adalah manusia agung yang pernah dilahirkan di dunia ini. Beliau membawa satu agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulakan banyak pergerakan pembaharuan sosial dan politik, serta juga berjaya mendirikan masyarakat yang kuat dan berdaya dinamik bagi melaksanakan dan mewakili ajarannya. Hebat, puji semua ilmu. Jadi kalau saya nak sebut tentang hal ni, banyak lagi lah, panjang saya sebut pandangan contoh tokoh-tokoh yang lain. Yang pentingnya ilmu. Ni ilmu. Jadi kita kena belajar. Kita kena belajar, tuan-tuan, ilmu. Kita tak boleh duk takut lama. Saya duk tengok orang-orang zaman dulu, tuan-tuan, baca kuat, belajar banyak. Jangan kita lupa. Kita ajar anak-anak kita, budayakan. Sebab itu saya show sangat di rumah kita, sekecil mana rumah kita, bina perpustakaan keluarga. Buat satu bilik untuk bina perpustakaan keluarga. Buat rak-rak. Penting. Itu tanda ini. Kita buat. Biar kita tak baca lagi pun, tengok dulu buku. Mazhab pagi-pagi tu tengok, masuk jam pesaka tengok je buku. Cukup. Esok tengok lagi. Lusa stop, tengok. Lepas tu baca. Wallahi nikmat yang besar kalau kita boleh baca. Kita boleh ada ilmu. Saya hari ni saya syukur, alhamdulillah. Hari ni belum mari sini pukul 6.30 tadi. Hamba kalau tak ada kerja malah sebenarnya tidur aja. Tapi biasanya ada kawan-kawan tolong bantu. Saya tak pandai nak menulis naik ni lambat. Biasanya macam tu. Dia daripada hari cuti, daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ada orang mari tolong buat kerja kat saya, nulis je. Dan tadi dalam pukul 6.30 baru siap buku sebanyak 7 jilid yang kita namakan Irsyadul Fatwa, lebih kurang dalam 400 muka surat satu-satu, tebal. Soalan-soalan orang tanya, bab G25, bab wip, tahu wipo tu, muka siapa berasak kelung muka orang tu. Itu bab hukum, apa semua sekali yang kami kumpulkan hampir 20 tahun. Alhamdulillah settle dah tadi. Cuma baru nak mikir macam mana, insya-Allah awal tahun depan, dalam bulan 2 atau bulan 3, kalau Allah rezekikan, kita lancarkan. Macam-macam tanya persoalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seronoknya orang yang ada ilmu ni lain. Baru-baru ni saya ke Makkahul Mukarramah, sempat bertemu dengan seorang tokoh bernama Syekh Muhammad Awwamah. Dia hadiah kepada saya satu buku. Saya masuk rumah dia tu, satu floor buku saja, besar pada surau ni. Kerjanya baca je. Dan dia tahqiq Musannaf Ibn Abi Shaybah 27 jilid, tebal-tebal. Dia tahqiq kitab Syarah Abu Daud 8 jilid. Kerjanya baca. Masya Allah.
Dia hadiah saya satu buku Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi. Saya baca tebal. Di Mekah saya khatam, saya baca lagi, saya khatam. Akhirnya saya buat jelmakan satu buku bertajuk Tinta Nasihat untuk Menuntut Ilmu. Ada adab belajar macam mana, adab dengan guru, adab dengan kitab tu sendiri. Macam mana muzakarah, macam mana membaca, macam mana jimat masa, jaga masa, semua sekali. Tak cukup dengan itu, kita bilas satu buku lagi bertajuk Adab Menuntut Ilmu, mengambil iktibar daripada kisah Khidir alaihissalam dengan Musa alaihissalam. Tak kala dia nak menuntut, dia kata kepada Nabi Allah Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Kisah ini Al-Imam Fakhrul Razi telah mengemukakan lebih 80 masalah. Hebat tuan-tuan. Jadi ilmu ni bagi saya adalah penting. Sehingga mereka kata muju kedatangan Muhammad, dengan kedatangannya itu menyebabkan tamadun dunia cepat 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun belakang. Tak payah 1000 ustaz, 100 tahun sini. Situ ada seekor mawar, tu badak sumbu, tu orang hutang, dok gayu. Baru 100 tahun baru. Tengok, bayangkan kalau 1000 tahun dunia cepat. Boleh bayangkan, itulah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu tak semena-mena ayat pertama Allah turun Iqra. Allah tak turun Al-Fatihah dulu. Signalnya kena ilmu. Sebab itu Islam menjulang ilmu. Bila mulianya Islam dengan ilmu, kita tengok macam mana peradaban manusia. Hebat. Tuan-tuan tahu bila ada perjanjian kerajaan Islam dengan kerajaan kafir dulu, sebelah Perancis atau Eropah dulu, apa yang berlaku? Kerajaan Islam hantar jam air. Jam air. Bila mereka siapa tengok jam matahari, jam air, kejut. Dia kata orang Islam sihir. Sebab tak ada ilmu. Manusia tak ada ilmu, jahil itulah musuh dia. Ni banyak berlaku. Kita sedih tuan-tuan. Dengan sedikit maklumat yang kita dapat, kita condemn orang tu, kata orang ni, sebab kita tahu sikit. Sedih. Bayangkan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala baca buku dalam satu khutuk khanah di kota Baghdad, lebih daripada 20,000 jodoh buku, bahkan lebih. Bahkan dia dikatakan, tuan-tuan, perkara yang paling aku suka dalam hidupku, masa. Masa, tuan-tuan. Saya sebut dalam buku ni sebagai contoh. Apa yang dikatakan orang zaman dulu ni, dia loba sangat belajar, loba sangat dengan masa. Dia kata apa? Dia kata antara lain, dia menyebut berkenaan dengan rajin belajar ni, orang zaman dulu. Antaranya, saya ni nak cari payah lalu, gerotok banyak tak lain. Baik. Antaranya saya sebut sini apa yang dinyatakan Ibnu Daqi Al-Aid sanggup beli buku Asy-Syarhul Kabir yang dikaryakan oleh Imam Rafi'i dengan harga 1000 dirham. Kerjanya dapat berjilid-jilidnya, dia baca, berhenti semayang. Lobanya ulama zaman dahulu sampai tahap tu. Imam Al-Muzani baca buku setiap hari 500 helai. Imam An-Nawawi baca 400 helai sehari. Bersungguh belajar. Bayangkan Imam Bukhari, bayangkan Imam Abu Hanifah belajar sampai berapa lama dia belajar? 17 tahun dengan tok gurunya Hammad bin Sulaiman dia belajar.
Mereka ni bersungguh belajar. Mereka tak kira. Mereka begitu menekuni ilmu. Sebab bagi mereka memang kena ada ilmu. Tak boleh tak ada. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita abaikan. Anak-anak kita belajar ilmu. Suruh baca, rugi tuan-tuan. Jangan harap kita akan maju, kita akan hebat kalau kita tak ada ilmu. Kita nak tokoh-tokoh yang ada ilmu, macam dulu hebat. Baik, saya telah sebut beberapa pengajaran istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saya telah nyatakan antaranya Nabi sallam bawa ilmu. Yang pertama saya sebut apa, Nabi sebagai apa? Membawa rahmat. Yang ketiga tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia boleh proses orang. Proses orang paling payah sekali. Dia boleh didik orang, dia boleh murabbi orang. Kalau kita tengok tuan-tuan guru yang hebat, dia boleh lahir seorang atau dua orang, dia hebat. Kita tanya cikgu peceng, guru, cikgu kata apa dia? Anak murid cikgu berapa orang hak hebat, sungguh hak berjaya, sungguh hak jadi lebih kurang masuk pusat serenti sebagainya tu ramai. Hak jadi biasa-biasa ni, hak luar biasa ni hebat sungguh. Dia nenung dua orang aja. Hak seorang tu jadi ADO, hak seorang tu 40 tahun dia kerja mengajar. Biasa tuan-tuan kita dengar. Jarang kita temu seorang cikgu, anak murid dia berjaya dalam semua lapangan. Ada tapi tak ramai. Jarang kita temu seorang guru melahirkan seorang pemimpin yang amat luar biasa. Tapi Nabi dia boleh lahirkan semua. Setakat di dunia sekarang ni, sampai ke sekarang ni, tak ada seorang pun pemimpin yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada seorang pemimpin yang lebih baik daripada Umar ibn Al-Khattab. Ada ke? Nama dia Umar tu adalah Umar Bashir ada, Umar ni ada. Tapi orang macam Umar ibn Al-Khattab ada tak? Tak ada pemimpin. Jadi Nabi boleh lahirkan orang macam tu. Tuan-tuan, bukan nak lahir macam tu, nak lahir macam Erdogan pun payah. Kena Erdogan, Presiden Turki. Semalam saya tengok dalam satu WhatsApp dan satu Facebook. Cerita benar. Ni bukan berlakon ni, cerita benar. Seorang hamba Allah duduk atas jambatan, duduk belah tepi. Jambatan tu menghubungkan antara Turki Timur dan Turki Barat, Turki Asia dengan Turki Eropah. Jambatan tu tingginya 210 kaki lebih kurang. Tinggi lah. Tinggi dia pucuknya lagi, tinggi sangat. Orang ni bercita-cita nak bunuh diri, nak terjun. Orang duk nasihat, jangan, 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 bahaya, mati siap. Aku tak kira. Itulah dia. Macam itulah. Stres yang melampau. Tengah-tengah macam tu, tiba-tiba Erdogan lalu dengan kereta. Bila dia lalu, dia presiden, jadi bodyguard penuh. Dia tengok orang duduk bincang ramah, tu ada benda, tanya lebih kurang gitulah. Orang kata ada orang nak bunuh diri, dia cek. Berhenti tu, berhenti. Dia kata, royak kau orang tu, suruh mari sini. Dia duduk dah kereta. Orang tu sebelah sana, dia sebelah sini. Ada jambatan, ada naik gini ni. Marilah wakil-wakil daripada Erdogan mari cakap dengan dia. Tuan,
Jangan bunuh diri. Aku nak kira dah Presiden Erdogan nak temu. Mana bohong. Nung kata dia ada Nung. Aku tak percaya. Seolah-olah macam tu lah. Aku tak percaya. Mungga. Nung ada kata dia tengok. Betul ke? Dia pun ngesok sikit-sikit. Nak tengok ni. Dia jalan kot. Dia jalan. Ni dia tunjuk dalam gambar lah. Saya tengok. Jalan. Saya tengok. Oh ada sungguh. Barulah dia naik. Orang naik. Orang bawa dia. Kita kalau orang kita jenis kita lari lalu gitu-gitu. Dah. Dia dah. Takak ikat betul-betul dah. Bawa lagi. Ada orang telefon je dalam kereta. Mungkin dia sibuk sangat kot. Telefon gini-gini. Orang tu mari. Cakap pun tak dengar. Orang tu cerita masalah dia. Ada kata okey selesai. Masalah kehidupan selesai. Bila sebut selesai tu orang tu terus kucuk tangan. Terus balik. Selesai dah. Habis. Selamat satu nyawa. Tengok tuan-tuan. Selesai masalah. Kita nak macam tu. Keberadaan kita ni menyelesaikan masalah. Bukan menambahkan masalah. Tuan-tuan bayangkan. Ini dalam, saya ingat satu masa nanti saya kena terjemah kat kehidupan dia. Pelik-pelik ni. Satu masa seorang budak miskin, budak kecil di Turki, ibarat duduk semenyih lah, kecil, anak yatim piatu, hari PIBG dia tak ada orang nak datang. Surat suruh panggil ibu bapa, dia hantar surat ke Erdogan. Cikgu ni kebetulan pergi ke Ankara ataupun Istanbul ni, temu Erdogan bagi surat. Erdogan tengok, oi, Erdogan suka. Erdogan kata, rayakan anakku tu. Saya tak dapat nak pergi, saya sibuk. Dia sibuk pada wakil rakyat kita tuan-tuan. Jangan. Dia ni Mr. Presiden. Tuan-tuan terfaham lah. Orang jadi jawatan besar macam tu. Abang sibuk sangat. Kesalahan dia. Habis esok. Nak jadi ke cerita, hari PIBG tu Erdogan datang mengejut. Sampai dekat nak masuk tu baru dia royak. Siapa dah dengan kereta dengan wing-wang dengan polisnya. Terkejut, tersentak guru besar, wakil rakyat, apa semua sekali lah. Kata orang, habis. Sampai orang tanya aku, tuan, Mr. Presiden, mari kenapa ni? Hamba mari kerana hamba nak rakyat anak hamba. Anak hamba nama begian-begian, terus dia pegang budak tu, dia peluk. Wallahi, orang tengok gambar tu kalau pilihan raya menang dah. Sungguh, saya cakap ikhlas. Dan itu yang berlaku. Budak menangis, orang ramai tengok menangis, tak apa. Menyantuni tuan-tuan. Budak kalau doa, tak macam orang tua ni, ya Allah taklah aku kaya, biarlah dia. Budak ikhlas doa. Kalau dia suka kepada seorang apa-apa, tengok. Jadi kita nak, maksud saya, tu saya contoh depan mata. Orang lain saya tahu ada lagi lebih baik, bukan ada yang baik. Cuma kita tak dapat maklumat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi Nabi ni, dia boleh bina orang. Orang macam ni, orang macam tu. Siapa dia boleh buat tuan-tuan? Lahir tokoh-tokoh yang luar biasa. Sebab itu kita kata, sejarah tamadun dunia, mereka boleh membina tamadun. Pelik sentuhannya. Sebab itu kita katakan Rasulullah orang yang paling berjaya. Dia tukar manusia, sahabat yang bersifat jahiliyah kepada Islam yang cukup tinggi. Ini dia. Bahkan lebih besar daripada itu, Nabi mempunyai wawasan besar. Nabi mempunyai akal yang besar. Dan Nabi membina sahabat mempunyai akal yang besar. Maka besarnya akal itu, ya ini jadi kalah kita. Kita ni akal speed. Macam mana nak kena akal speed?
Kita fikir nak duit, nak duit, nak duit. Lepas tu nak beli ni, nak beli tu, nak beli tu. Lepas tu nak milik ni, nak dapat tu, nak ni, nak punya tu. Speed akal kita. Dengan sebuah rumah, sebuah banglo, sedikit tanah, tabung haji dah lebih dalam 100,000. Hak ni selesai, bayar ni selesai, dapat hak ni. Akal speed. Minta maaf, saya bukan kata tuan-tuan, saya pun sama juga. Akal speed. Kita nampak kita. Saya. Anak saya, bini saya, laki saya, keluarga saya, kereta saya, ayam katik saya. Kecil saya. Speak akal kita. Ada ke kita tengok seorang tu termenung, Syekh apa kita termenung? Saya sedang memikirkan masalah ummah. Allah. Mak, biar betul mak. Ada dah termenung seorang. Kita balik rumah tengok bini kita termenung. Yang duk mikir buat apa yang? Inilah mikir masalah ummah macam mana. Sengsaranya rakyat Syria. Kita kejut. Lebih ada wakil ayat. Kita pula cakap lain macam. Sebab kita keadaan macam tu. Sedangkan Nabi ajar pemikiran yang besar. Pemikiran Nabi dipanggil sebagai pemikiran sistemik. Dia bukan sistematik. Ini satu bab yang lain. Cara olahan pemikiran tu berbeza. Kaji betul-betul cara Nabi. Lain tuan-tuan. Cara orang yang berjiwa besar, berfahaman besar, bervisi besar, bermisi besar, cara dia lain. Dia akan tengok natijah. Kita tengok jalan, baru nak sampai natijah. Kita kena buat gini, baru dapat. Itu namanya pemikiran sistematik. Pemikiran sistemik pula, dia tengok mu mesti dapat. Seorang abah dia cakap anak dia, nak rumah banglo besar tu mu kena dapat ke datang. Cara by hook by crook mesti dapat. Bukan mana pergi merokok, bukan macam tu. Maknanya mu kena belajar sungguh, mu kena pandai, mu kena kerja kuat, mu kena bergiang, mu kena ada pemikiran begini. Akhirnya mu dapat. Dia akan dapat sebab pemikiran besar. Nabi kena kejar oleh musuh Islam, Surakah bin Malik al-Ju'shum. Akhirnya Surakah itu tertawa. Nabi kata apa? Mu nak dak wahai Surakah, satu masa nanti mu dapat pakai gelang kebesaran Raja Persia atau mahkota Raja Persia. Masa tu Nabi kena hamba, seolah-olah bahasa lah. Nabi hijrah. Nabi terpaksa memilih liku-liku jalan yang begitu strategik, mengelakkan daripada ditangkap oleh musuh Islam. Tapi Nabi ada visi besar. Tengok gitu. Apa makna? Pakai mahkota Raja Persia, dalam bahasa mudah, Persia akan tumbang nanti. Umat Islam, aku punya bala tentera, aku punya sahabat akan kalahkan Raja Persia. Sedangkan mereka bertapak 1000 tahun lepas. Beribu tahun, empire. Tapi Nabi tengok, dia punya visi dia. Dan Nabi melahirkan orang yang mempunyai kualiti. Seorang je mewakili 1000 orang. Kita 1000, seorang pun tak kot. Sebab itu Sayyidina Umar bila datang satu surat oleh panglima tentera, minta kepada Sayyidina Umar kirim tentera lagi 4,000 orang. Sebab kita nak gempur benteng musuh, nak kalah. Kalau sikit tak roh, tak mampu. Sayyidina Umar hantar surat, meminta kepada kaku 4,000, aku hantar kepada kamu 4 orang, sebab setiap seorang aku anggap seperti 1000. Salah seorangnya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Zubair bila datang, dia kata aku telah wakafkan diriku pada Allah. Malam tu dia strategik, dia naik atas benteng tinggi tu, dia takbir, dia melompat sebelah sana, buka dalam masa
operasi lebih pada unit komando ni, UTK ke apa ke, sekejap je jatuh habis dah. Hebat dah. Sebab kualiti. Nabi boleh latih orang tu. Pemikirannya besar. Tuan-tuan kenal tak sahabat bernama Rubai ibn Amir? Kalau dapat anak beri nama seorang macam tu. Rubai ibn Amir ni bukanlah senarai yang sahabat macam Abu Bakar. Ranking kita wallahualam tak tahu, tapi jauhlah lebih baik pada kita. Dia sahabat, tapi nak ceritanya dia bukan sahabat kanan nombor 1 Abu Bakar, Umar, Osman, bukan macam tu. Kadang-kadang mungkin malam ni kita baru dengar sekali dua nama Rubai ibn Amir. Baju dia comel baju saya, baju Rubai rasa teruk lagi pada baju saya. Baju kita tampar, naik kedai kontor, pakaian pun lebih kurang. Bertemu dengan panglima tentera musuh Rostam, mereka sambut dengan gah, dengan ubbahatul muluk, kapek tebal, suasana hebat. Tentera Islam Rubai datang bawa tongkat tu, tombok tu kepala mata belah atas, dia pergi balik, kepala ke belah bawah, dia pergi, kata orang buat khianat. Maknanya dia nak rayak pada musuh, mu duk kagum kapek mu tebal, aku tak kira lah. Mu nak temu aku, habis cala kapek. Lalu kata pemimpin musuh nombor 1 ni, tengok orang Islam Rubai. Dia kata boleh jadi mulapa ku, makanya kami akan hantar kepada kamu berapa puluh ekor unta yang syarat dengan makanan ke negeri kamu, baliklah. Kalau zaman moden kau perlu bantuan berapa lori, aku atur lah. Rubai bin Amir tak terpengaruh pun benda tu. Isu sekarang aku datang bukan makan, tapi dia cakap dengan akal yang besar. Dia kata apa? Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min jawril adiyat ila adlil Islam, wa min dhikid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Satu ucapan yang layak ditulis dengan tinta emas, yang boleh diangkat menjadi satu slogan. Betapa pahamnya Rubai ibn Amir berkenaan dengan risalatul Islam. Hasilnya murabbinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia bercakap, dia kata apa? Allah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia dan hamba-hamba semua daripada menghambakan sesama hamba kepada kepada Tuhan hamba, yakni Allah. Daripada kepincangan dan kezaliman segala agama kepada keadilan Islam. Daripada sempitnya kehidupan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Tengok cara cakap. Hebat tau. Macam mana dia boleh pemikiran macam tu? Sebab sifu dia, lebih tepat lagi murabbinya, mursyidnya, rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebat. Yang ni kita nak bina anak kita biar jiwa besar, pemikiran besar, hala tujuannya jelas. Yang ni jarang orang ada. Sebab itu saya kata, kalau kita dalam kerangka kita, saya, letih itu, kita perlu ada. Kita tengok surau ni, macam mana nak meningkatkan surau ni. Majlis ilmu sentiasa ada. Boleh ke tidak di surau ini melahirkan tokoh ulama? Sepatutnya boleh. Syekh Abdul Halim Mahmud pernah menginstitusikan masjid, menjadikan Masjid Azhar, dan menjadikan Azhar itu sebahagian daripada masjid. Cita-cita dia.
Sebab dia tahu sistem talaqi, sistem belajar ni menyebabkan orang hebat. Tuan-tuan bayangkan kalau di masjid di surau ini telah ditalaki, kita target tahun depan 2016 15 buah buku kita tamat. Risalah Tauhid kita tamat, Matang Sanusiyah kita tamat, Kisah Ibrah 25 Nabi kita tamat, Kisah Sirah, Fiqh Sirah Buti kita tamat, Kisah Nurul Yaqin kita tamat, Tafsir ni kita buat betul-betul blueprint, baru nampak berjaya. Akhirnya hak depan ni alih-alih semua. Ustaz nak mari takut nak ceramah. Bimbang. Orang panggil tak makan cekak. Kita tengok ustaz suhu pandai ceramah, masya-Allah. Tak panggil tak ya. Tak ceramah. Tarikhnya dia. Tak kata tak boleh, hamba sibuk penuh je tu. Dah tak nak bagi banyak ni. 30,000. Rupiah ke ringgit? Ringgit tak. Tak nak dah ni. Nak tu. Beres. Dia batal habis kanser sebab 30,000. Nak bagi sungguh tak? Sungguh. Okey. Sehari sebelum nak tu, malam ni nak ceramah, mari pula. Tak. Jadi dah ni nak bagi ni, cek nak keluar dah ni. Bukan cek tendang, cek semua. Kalau nak cash kita bayar cash. Kita ada peti cash, kita boleh. Tak tu okey lah. Memang kita sendiri sama dah. Dah kata macam ni, tak apa. Cumanya tak. Tepat nak ceramah tu ada beberapa syarat je lah. Syarat yang pertama dalam bahasa Arab. Syarat yang kedua yang datang tu Syekh Azhar, Dr. Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhaili, Imam Mekah, Mufti Saudi, Mufti Oman, Mufti ni, Rabitah Alam Islami, Majlis Fatwa Sedunia, mari nak dengar awak ceramah. Apa dia jawab? Tak maaf, aku sakit perut. Aku sakit perut, kata dia. Syekh, 30,000 Syekh. Biar 50,000 pun. Sebab apa? Tak makan cekuk. Faham mana tak makan cekuk? Tak legi. Jangan main. Kalau tak legi, jangan tuan-tuan. Jadi kita pergi tepuh tu nak buat bodoh lalu. Tu jangan main. Saya semalam terkena sekali. Tapi tak apalah. Saya ni jenis sibuk. Pergi mari. Sibuk. Tak sibuk pun buat sibuk. Betul. Jadi ceritanya, semalam saya diminta beri satu ceramah dan merasmikan satu majlis buat di PICC Putrajaya. Jadi saya ingat majlis ni majlis biasa je, ada macam gesurat di Taman Mewah ni gini je lah, dan 400 orang 200 orang mari. Jadi saya pun selam beleng ya. Pagi saya ceramah kuliah subuh. Sudah kuliah subuh di Seremban, saya bergegas tempat saya mengajar di Sepang. Tu mingguan kuliah duha. Sudah kuliah duha, cuma saya pakai satu lagi lah jubah mufti saya pakai pion. Sudah tu saya pun pergi, orang pun telefon, "Tok, mana tu?" Driver sahabat saya yang bawa saya kata, "Dekat dah nak sapa ni, 5 minit ni." Sapa tu dia pun sambung saya, "Kita masuk dalam bilik VIP dulu." Saya pun, "Tu orang ni ada lebih kurang dalam 2,500." Oh, ramai tu. Tu orang ni ramanya orang Arab. Oh, lain macam pula. Rabitah ada, Saudi ada, Mesir ada. Hai. Saya kata ni majlis apa ni? Ini majlis ni untuk seminar dakwah dan. Jadi Datuk kena cakap Arab, lepas tu kena rasmi, kena ni, lepas tu kena. Oh, kata gitu dulu. Mari orang Arab ni cakap, "Ya samahatal mufti, kefak ni." Okey, cakap. Mari Syekh ni cakap. Akhirnya tu boleh rasmi. Derek Arab ni penuh. La ilaha illallah. Jadi kita kejut. La ilaha illallah. Ingat majlis lain. Cakaplah. Lepas tu royaklah rasmi. Seronok. Lepas tu mereka pergi peluk. Tu nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Mekah tak? Nak jadi tetamu. Senang saya.
Oh ni hajuk saya kata okey. Tu kita nak bincang sikit di hotel gini, kata saya pun minta maaf betul, dan saya pun lepas tu ada sibuk juga lagi. Tuan-tuan, nak ceritanya kadang-kadang kita unexpected. Sebab itu dia kata unexpected the unexpected. Jadi banyak benda gitu sekarang. Dah lepas hari tu saya pun masuk pergi tempat ceramah lain, penuh orang Melayu. Waktu kat Melayu lain lah, pula budak lah pula. Kita kalau Melayu ni kita auta senang sikit, sama-sama kita ni cakap soal jawab. Sudah tu mari pula tu kita nak buat interview. Interview apa pula ni? TV antarabangsa pula. Allah kata, dah nak interview ke mana? Kau bahasa Inggeris, bahasa Perancis pun boleh tu. Bahasa Perancis, Allah kata bahasa Perancis hamba tak tahu sangat. Bahasa Inggeris pun hamba tak tahu. Cuma gini, awak tanya saya kat bahasa Inggeris, saya jawab kat Melayu pakai subtitle. Okey gitu boleh. Dia tanya kat Inggeris, saya jawab kat Melayu, tak payah terima dah, kita faham juga. Cuma nak cakap tu takut past tense jadi present tense ke, past perfect tense ke, ataupun jadi I want saja, dia tak kena juga. Jadi orang panggil paling kurang pun macam Dr. Mahathir cakap bahasa Inggeris, kan sedap kita dengar. Jadi apa yang berlaku, alhamdulillah selesai tu jawab. Dia tanya isu apa tentang dakwah, tentang ni, kita jawab lah, kita faham. Waktu sikit-sikit boleh lah. Tuan-tuan, tu daripada situ saya belajar penting kita kena ada ilmu. Penting. Sebab itu saya nak kalau boleh anak-anak kita ni biar tinggi. Saya di wilayah, alhamdulillah setakat yang saya mampu, saya nak tubuh satu sekolah pondok, namanya Pondok Moden. Nama pondok moden tu Pondok Moden Aba Kirah. Aba Kirah tu maknanya cerdik, genius. Saya bentang paper ni kepada menteri. Saya cakap tujuan saya buat ni, tujuannya nak lahirkan seperti Dr. Wahbah Zuhaidi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama yang di persada antarabangsa. Saya nak cerita macam tu. Saya tak nasi jadi imam. Bukan nak hina tu imam. Imam tu okey dah. Tapi itu cita-cita saya. Dia dalam ucapan dia kata apa, cita-cita yang baik. Tapi kalau jadi macam Al-Bakri pun okey dah. Dia kata macam saya lah. Saya kata tak apa. Alhamdulillah dia lulus. Dan satu-satunya projek kita boleh buat cepat. 16 Ogos 2015, baru 4 bulan, kita lancarkan dengan mengambil 44 orang seluruh Malaysia, dengan 50% rakyat ataupun wilayah yang lain, Selangor ada, Kedah ada, semua. Dengan izin Allah, dia kena bayar hanya RM500 sahaja. Kita ambil umur 16 tahun, RM500 komitmen saja je, jangan free sangat. Lepas tu makan tak banyak, 6 kali sehari. Baju bagi, kitab bagi, duduk asrama pula, belajar pula, bangun pukul 5 pagi, sudah pukul 10 malam. Jadual penuh. Akademik belajar, turasi belajar, dini belajar. Akhlak diukur, talaki ada, kitab dibaca. Hanya dalam 2-3 bulan mereka boleh hafaz matan jurumiyah. Ingat, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'iyah. Dia boleh baca matan arba'in nawawiyah, ingat hafazah. Matan baikuniyah boleh belajar. Saya tengok, alhamdulillah, kalau kena caranya boleh. Cuma saya masih lagi nampak baru 20%. Sebab saya tak dang sangat lagi nak pantau betul-betul. Tapi kita cuba kemahkan. Mana-mana ada syekh harah, ada syekh ni, saya suruh pergi. Suruh dengar, suruh belajar, suruh pergi ngajar, beri inspirasi pada pelajar. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab itu saya tetap yakin orang Melayu boleh jadi orang bijak. Tapi kena cara.
Ngapa semua? Sekarang ni pula kita nak ambil 5A dah. 6A tak kata 5A, dan kita ada temu duga, temu ni. Kita gasak betul. Alhamdulillah, yakin, saya yakin insya-Allah kalau niat kita ikhlas, boleh jaya anak-anak kita. Saya terbuka siapa-siapa dia yang nak. Cuma lelaki sajalah, perempuan kebetulan kami belum bersedia lagi dari sudut kemampuan. Tapi kita cuba. Sebab saya nak anak-anak murid kami ni menjaya dia walaupun 4 tahun, dia lebih hebat daripada BA dia mesti dalam negeri. Bahkan master dan PhD. Kita nak gasak baca, belajar. Tak boleh gini. Awak tak layak, tak mampu, pintu ada, sila keluar. Kami bukan nak paksa, nak ni. Ibu bapa nak tu, sila. Tak apa. Kami pun taklah berhajat dan kamilah tak nak. Tapi kami nak, awak sokong kami, sama-sama sokong. Sebab kalau nak jadi orang biasa, mudah. Tapi masalah nak jadi ulama besar. Nak jadi ulama kecil, mudah. Nak jadi ulama besar ni dia kena cara lain. Rentak dia kena sising dengan, kena sungguh. Mereka kata guru mesti berwibawa. Guru tak berwibawa, minta maaf. Duk sibuk bak gaji, bak makan, bak minum, bak kereta, bak ni, tak ada. Dia kena sungguh. Itu kan boleh jadi. Itu penting tuan-tuan. Saya pun dah nak cakap panjang sebab saya buat kitab banyak, buku banyak. Jadi baca buku saya cukuplah. Belakang pun ada. Dalam buku ni saya ceritakan macam mana kita didik anak kita nak baca Quran, hafal Quran. Saya kisahkan ada budak umur 3 tahun 8 bulan khatam Quran. Bukan 38 tahun, 3 tahun 8 bulan. Ada budak umur 8 tahun, 7 tahun hafal Quran ingat. Ada budak 10 tahun boleh tahu ayat berapa, surah berapa, nombor muka surat berapa. Saya sebut dalam kisah. Dan saya sebut macam mana mereka boleh jadi hafiz yang hebat. Semuanya tak lain tak bukan untuk kita beri semangat pada anak-anak kita. Biar kita tak dapat semua pun, tapi sekurang-kurangnya anak kita dekat pada agama. Boleh baca Quran. Dan makrifah Rasulullah menjawab macam-macam isu, bila Nabi lahir, bila keadaan sebagainya, dan beberapa yang lain lagi. Jadi saya mohon maaflah bahasa saya guna kasar dan hanya boleh sebut beberapa isu sahaja. Tapi insya-Allah mukaddimah yang baik, maknanya pada akan datang sahabat-sahabat kita tolong bantu, tolong mengajar dengan lebih baik lagi dalam pelbagai isu topik yang menarik insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-mutawi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.